وحده لا شريك له إله واحد لا شريك له ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد لا شريك له ونحن له مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan solatnya seseorang. Maka kita menyambung pada hari ini pada tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun allazi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matar. Fasal semayang-semayang yang diwajibkan bagi seorang imam untuk meniatkan dia itu adalah imam bagi solat tersebut, ada 4 jenis sembahyang. Maknanya sekarang ini kita sedang membicarakan berkenaan dengan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah ini kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah fardu kifayah bagi kaum lelaki. Bermakna kalau di satu daerah itu tak ada satu pun tempat atau masjid yang mendirikan sembahyang berjamaah, maka seluruh penduduk di tempat tersebut atau kawasan tersebut semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Tapi kalau ada satu saja jemaah yang didirikan di kawasan tersebut, maka ia telah cukup, mencukupi, bermakna yang lain gugur kewajipan. Tetapi tetap dianjurkan, dituntut atau disunatkan untuk mendatangi sembahyang berjamaah di masjid. Baik, jadi sekarang ini pengarang memasuki bab berkenaan dengan sembahyang-sembahyang yang imam itu wajib diniat imaman, menjadi imam. Kalau sembahyang-sembahyang yang lain, ia sunat saja untuk diniat sebagai imam. Contoh macam kita sembahyang zuhur tadi, asar, maghrib, isyak. Ini semua sembahyang berjamaah ini yang si imam hukumnya sunat saja untuk diniat sebagai imam. Jadi kalau dia tak niat sebagai imam, maka imam tu yang rugi. Rugi apa? Dia tak dapat pahala jamaah. Dia tak dapat pahala jamaah. Manakala makmum yang imamnya tak niat imam, makmum punya sembahyang sah. Makmum punya sembahyang sah. Dan makmum, kalau dia memang nak ikut imam, wajib niat makmum. Dia tak boleh kata, aku tak nak ikut jadi makmum, tak nak ingat makmum, tapi aku nak ikut perbuatan imam. Yang nak ikut perbuatan imam tu, biarlah niat makmum sekali. Tapi tak nak pula. Ni ada penyakit pula lain. Jadi, yang makmum, dia memang wajib niat makmum, mengikut imam. Tapi yang imam, dia cuma wajib pada 4 jenis sembahyang ini sahaja. Yang lain semuanya sunat. Imam tak niat imam, dia rugi saja. Cuma yang 4 ini tak sah sembahyang. Subhanallah. Dia ada 4. Yang pertama adalah sembahyang Jumaat. Kerana sembahyang Jumaat, di antara syarat sembahyang Jumaat itu hendaklah dilakukan dengan secara berjamaah.
Tak sah sembahyang Jumaat seorang. Subhanallah. Kalau mazhab Syafi'i mengikut kaul yang asah, mesti 40 orang. 40 orang sembahyang berjamaah. Jadi imam tu, kalau dia tanya imam, maka tak sah sembahyang Jumaat tu. Mana kalau yang makmum, kalau makmum tu tak tahu tak apa. Imam ni tiba-tiba pukul 3 petang, dia teringat. Tadi aku tanya imam lah. Dia buat post kat Facebook. Jemaah yang sembahyang Jumaat kat Masjid Abu Razak tadi tak sah. Pasal imam tanya imam. Tak payah. Tak payah nak announce kan. Kang makmum kan keroyok kau baru tahu. Tak payah. Dah lepas sudah. Yang imam tu dia kena ulang balik sembahyang zuhur dia. Cuma nak beritahu di sini, kalau si imam tu dia sembahyang, dia tak niat imam, maka sembahyang Jumaat dia tidak sah. Bila kata imam tu nak kena siap, dia nak kena niat imaman bagi sembahyang Jumaat, bermakna ketika takbiratul ihram. Ada pun sembahyang-sembahyang yang lain, macam contoh sembahyang zuhur ke asar ke dan sebagainya, sembahyang tarawih ke umpamanya, imam tak niat imam. Tiba-tiba ketika sedang baca Al-Fatihah, imam baru teringat bahawa dia tadi tak niat sebagai imam. Itu jam dia niat imam, maka sah dia jadi imam. Tapi pahala dia kurang sikit. Pasal pahala dia baru start bila dia niat jadi imam. Kalau dia ingat, kalau dia tak ingat langsung, dia tak dapat pahala jamaah langsung. Subhanallah. Jadi yang pertama, ketika melakukan sembahyang Jumaat, ini wajib. Yang kedua, wal mu'adatu, dan sembahyang jemaah sembahyang yang diulang. Sembahyang yang diulang ni bermakna dia bukan sembahyang qada, bermakna sembahyang itu dilakukan sekali lagi di dalam waktu. Contohnya sekarang kita masuk masjid pukul 2 tengah hari. Kita dah sembahyang zuhur dah. Tiba-tiba kita sedang membaca, datang orang, dia minta kita teman dia sembahyang berjamaah. Dia minta kita teman dia sembahyang berjamaah dan dia suruh kita yang jadi imam. Dia suruh kita menjadi imam. Kita yang memimpin sembahyang ulang itu wajib niat imam. Wajib niat imaman. Pasal dia dah minta kita jadi makmum. Kita wajib jadi imam kepada orang yang nak minta kita jadi temankan dia sembahyang berjamaah tersebut. Ini dinamakan sebagai mu'adah, sembahyang yang diulang. Ada keadaan-keadaan kita memang dituntut untuk melakukan diulangi sembahyang kita tu. Terutama kalau kita sembahyang seorang, tiba-tiba datang orang nak melakukan sembahyang berjamaah, kita sunat ulang balik. Ulang balik sembahyang kita supaya dapat pahala yang lebih. Ataupun kalau kita dah buat sembahyang berjamaah yang pertama, tiba-tiba kita sedang iktikaf di dalam masjid, datang seorang ulama bersama rombongannya nak melakukan sembahyang berjamaah, maka kita sunat ikut sekali lagi. Dan juga ada beberapa keadaan-keadaan yang lain kita disunatkan untuk mengulangi sembahyang yang telah kita lakukan. Mengulangi sembahyang dalam waktu itu namanya mu'adah. Kalau diulang setelah waktu, itu nama qada. Itu namanya kita dah qada balik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan, dan sembahyang nazar sembahyang nazar yang dia nazarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dia bernazar, kalau aku sihat ni, aku nak pergi sembahyang zuhur berjamaah. Jadi untuk orang ini, dia mendatangi sembahyang berjamaah itu hukum adalah wajib. Dan andai kata kalau dia jadi imam, maka dia wajib niat imaman. Dia wajib niat imaman. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matar, dan orang yang melakukan sembahyang jamaah takdim kerana sebab ada hujan yang lebat. Ini bahasan yang panjang berkenaan dengan hujan yang lebat, kerana di antara syarat-syaratnya itu adalah dia mendatangi masjid untuk melakukan sembahyang berjamaah. Dan kemudian datang waktu tu waktu zuhur umpamanya. Jadi nak keluar ni hujan lebat, maka dia jamakkan waktu asar kepada jamak takdim. Dan sembahyang ketika jamak ini, berjamaah ini, hukumnya wajib dilakukan berjamaah, maka ketika itu imam wajib niat imaman. Ketika itu imam wajib niat imaman. Bahasan yang panjang lah. Cuma kalau kita nak apply pada hukum kita, hukum ini di negeri kita ni, mungkin tak dapat nak di-apply kan. Kerana di antara syarat-syaratnya itu adalah ia tidak ada
shelter ataupun payung. Cuma zaman kita ni, negeri kita ni khususnya, alhamdulillah ada payung, ada shelter. Maka tak ada alasan. Tak apalah ustaz, saya jamakkan dia nanti. Mana tahu saya tak payah sembahyang asar lagi. Tak payah. Ini tak boleh. Ini memang cari pasal. Jadi inilah empat jenis sembahyang. Imam tu kalau dia jadi imam bagi sembahyang jemaah yang empat ini, wajib dia niat sebagai imaman atau selaku menjadi imam. Baik, kita lanjutkan. Faslun syurutul qudwati ahada ashar. Syarat-syarat sembahyang berjamaah itu ada 11. Ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita mengambil ingat. Sama ada dia itu imam ataupun dia itu adalah makmum. Benda ni kita sebenarnya wajib belajar kerana kita menggunakannya ketika mendatangi masjid, melakukan sembahyang berjamaah. Baik, jadi kita perlu wajib mengambil tahu tentang syarat-syarat sah solat jamaah tersebut. Pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairi. Hendaklah makmum itu tidak mengetahui bahawa imam punya solat itu telah batal kerana adanya hadas ataupun lainnya. Jadi di antara syarat sah menjadi sembahyang berjamaah itu, yang makmum itu hendaklah dia tidak mengetahui. Bermakna dia tak tahu. Nampak okeylah imam keluar, bila dah qamat imam pun keluar, imam pun takbir. Maknanya itu okey, normal. Jadi tu syarat yang pertama. Bermakna dia tak tahu. Kalau andai kata dia tahu, contohlah dia tengah berbual dengan si imam. Contohlah, bukan imam sini lah, kat Semangat Tambak. Kan aku pula tadi. Tengah berbual dengan imam, sekali si imam tu buang gas kat belakang. Jelas dengar ni. Jelas dengar ni, imam sengit-sengit. Sekejap lagi masuk waktu, imam pun bangun semayang. Ini tadi dikentut ni. Sekejap lagi tu semayang. Bermakna si makmum ni tahu bahawa imam ni tadi dah batal wuduk. Tiba-tiba imam ni pergi semayang. Maka makmum tak boleh ikut. Tak sah semayang jemaah. Yang tak tahu tak apa. Yang kita yang tahu ni tak boleh ikut. Yang kita ni yang tahu imam ni ada terkentut ke, ada tertidur, tadi nampak tidur baring ni, tidur dah berdengkur punya, maka itu dikira sebagai wuduk dia dah batal. Dah tak sah. Ataupun kita tahu dalam keadaan hadas lah pendek kata, maka tiba-tiba kita nampak dia menjadi imam, maka kita tak boleh jadi makmum dia. Tak boleh menjadi makmumnya. Subhanallah. Ataupun begitu juga dengan perkara-perkara lain yang tidak sah. Seperti tahu bahawa imam ni bukan orang Islam. Na'udzubillah. Kita tahu ini bukan orang Islam, tiba-tiba dia jadi imam, maka tak sah. Jadi orang yang tahu tak boleh ikut si imam tu. Tak sah sembahyang jemaah tersebut. Baik. Begitu juga makmum mengetahui bahawasanya kiblatnya imam itu salah. Makmum tahu. Contohnya kalau kita menentukan kiblat itu dengan cara ijtihad. Ijtihad ni macam contoh kita pergi luar negara. Pergi Thailand ke, pergi Filipina ke. Kita masuk hotel. Masuk 3 orang. Satu kata kanan, satu kata kiri, satu kata depan. Jadi hukum ni macam mana? Tiga-tiga sembahyang sah. Tiga-tiga sembahyang sah pasal mereka istirahat dulu. Yang tak sahnya apa? Yang kata kiri pergi jadi makmum kepada yang kanan. Yang kata kanan dia jadi makmum kepada yang si kiri. Pasal bila dia kata dia ikut makmum pada yang kiri, dia punya etikad kiblat sana. Tapi dia ikut imam yang ikut kiblat ke sana. So baru dalam etikad dia mengatakan imam ni batal, imam ni salah. So ketika itu dia tak boleh jadi makmum kepada orang yang ijtihad, yang berlainan dengan ijtihad kiblat dia. Dan sebagainya juga. Subhanallah. Baik, ini sebagai satu contoh lah. Sebenarnya pembahasan ni panjang. Subhanallah. Cuma nak beritahu di sini adalah kalau si makmum itu mengetahui bahawa imam punya sembahyang itu tak sah kerana imam itu dalam keadaan hadas atau sebagainya, maka makmum tak boleh ikut, atau pendek kata sembahyang berjamaahnya tidak sah. Sembahyang berjamaahnya tidak sah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat sah sembahyang berjamaah insya-Allah pada minggu hadapan. Wajib wa asin dan tasbih kafaratu. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا